Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Nurul Adil binti Zulkifli dan nama matrik saya ialah 2777197. Isu yang menjadi pilihan saya ialah riba punca umat Islam sukar berjaya dalam perniagaan. Sumber yang saya perolehi ialah dari berita Sinar Harian secara atas talian. Isu ini menarik perhatian saya untuk dibincangkan. Hal ini kerana pada zaman sekarang umat Islam masih mengamalkan pinjaman riba sebagai satu jalan kepada mereka untuk memulakan perniagaan atau menyelesaikan sesuatu masalah yang berkaitan dengan perniagaan mereka. Namun, masyarakat sekarang memandang perkara tersebut enteng selagi mana mengambil riba mampu menyelesaikan masalah atau menguntungkan mereka. Maka, mereka tidak akan peduli sama sekali. Perbuatan riba ini boleh dilakukan dalam beberapa cara. Misalnya, mengambil riba untuk membuat pelaburan, simpanan dan mengeluarkan modal. Siapakah yang terlibat di dalam isu ini? Amalan riba ini masih diamalkan oleh masyarakat kita sendiri di Malaysia. Walaupun kita sendiri tidak mengetahui jumlah orang yang membuat perniagaan secara riba, namun masih terdapat umat Islam yang menjalankan perniagaan secara haram dan salah di sisi agama Islam. Walaupun sudah 65 tahun negara Malaysia merdeka, tetapi negara Islam khususnya negara Malaysia masih belum bebas dari amalan riba ini. Apabila seseorang tersebut menjalankan perniagaan yang melibatkan perkara yang haram seperti riba, maka perniagaan tersebut tidak akan berjaya. Hal ini kerana Allah sudah menyatakan bahawa riba merupakan perbuatan yang haram di dalam perniagaan. Hal ini telah dijelaskan secara lebih terperinci di dalam Al-Quran. Pada zaman sekarang, orang Islam berlumba-lumba membuka perniagaan tetapi mereka tidak menitik beratkan perkara ini sehingga membuat perkara yang menyalahi undang-undang Islam. Sekalipun perniagaan tersebut berjaya, terkenal dan mendapat keuntungan yang berlipat kali ganda, namun jika mengamalkan riba, maka perniagaan tersebut tetap salah di sisi agama Islam. Mengapa perkara ini berlaku? Amalan riba dalam perniagaan Islam sering berlaku kerana individu tersebut ingin mengaut keuntungan yang banyak dengan cara yang cepat. Hal ini kerana kita sedia maklum bahawa peniaga perlu bersaing dengan orang lain yang turut menjalankan perniagaan yang sama. Bagi perniagaan yang tidak mendapat keuntungan yang banyak, maka mereka terpaksa menutup kedai disebabkan beberapa faktor seperti kos yang semakin meningkat dan sebagainya. Oleh itu, mereka mengambil langkah mudah dengan mengambil riba bagi mengaut keuntungan yang banyak walaupun sudah terang lagi bersuluh bahawa perkara tersebut haram dilakukan. Selain itu, amalan riba ini juga masih berlaku kerana individu tersebut ingin menyelesaikan sesuatu masalah. Kita sedia maklum bahawa di dalam perniagaan terdapat pinjaman riba. Pinjaman riba ini dibuat bagi mendapatkan wang yang banyak dalam masa yang singkat. Oleh itu, pada pandangan saya, riba ini masih berlaku kerana manusia terlalu taksub akan kemewahan sehingga mengabaikan undang-undang Islam. Apakah kesan dari amalan riba? Antara kesan dari amalan riba tersebut ialah dapat mengubah sikap manusia kepada yang tidak bertimbang rasa dan tidak berperi kemanusiaan. Hal ini kerana orang yang mengamalkan amalan riba ini akan menindas orang lain dengan cara membuat mereka membayar dengan jumlah yang lebih banyak. Hal ini jelas menunjukkan unsur penindasan. Mereka yang teraniaya akan terus ditindas sehingga hutang mereka menjadi semakin banyak. Selain itu, keharmonian masyarakat akan terancam. Hal ini kerana Allah sangat melarang amalan ini dari dilakukan di dalam Al-Quran kerana boleh menggugat keamanan umat Islam. Hal ini dikatakan demikian kerana boleh menyebabkan pergaduhan yang besar sehingga menyebabkan pembunuhan jika peminjam tidak dapat membayar hutang mereka. Di samping itu, tidak mendapat keredaan Allah. Pada pandangan saya, sesiapa yang melakukan amalan riba ini akan dilaknat oleh Allah. Bukan sahaja dia akan ditempatkan di neraka kelak, namun perniagaannya juga tidak akan berjaya. Oleh itu, Allah sangat murka terhadap umat Islam yang melakukan perkara yang dilarang olehnya. Sebagai Islam, apakah yang boleh kita pelajari dari perkara tersebut? Sebagai umat Islam, antara pengajaran yang boleh saya pelajari ialah jauhilah amalan riba. Hal ini kerana amalan riba sudah dijelaskan hukumnya haram di sisi agama Islam. Malah, individu yang mengamalkan riba akan dikenakan balasan yang sangat perit di akhirat kelak. Umat Islam perlulah menjalankan perniagaan secara jujur dan amanah. Dengan ini, mereka akan mendapat keredaan Allah. Selain itu, amalan riba merupakan amalan yang dilaknat oleh Allah. Dari zaman Rasulullah lagi, terjadinya amalan riba sehingga menyebabkan banyak masalah dan masyarakat bergaduh. Oleh itu, Allah sangat melarang amalan ini dari dibuat ketika menjalankan perniagaan. Hal ini penting bagi menjaga keharmonian dan keamanan masyarakat di Malaysia. Apakah yang saya rasa terhadap isu tersebut? Perasaan saya terhadap amalan riba ini ialah kecewa dan sedih. Umat Islam sedia maklum akan hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah, tetapi mereka masih mengabaikan perkara tersebut. Hal ini kerana mereka telah menjadi tamak dengan harta di dunia, sedangkan semua harta di dunia ini ialah milik Allah.
Kita semua sebagai manusia hanya sebagai peminjam di atas muka bumi ini. Saya sedih kerana masih terdapat segelintir masyarakat yang tidak serik, malah masih meneruskan amalan ini secara senyap-senyap. Perkara ini sangat memalukan sebagai hamba Allah. Saya berharap suatu hari nanti negara Malaysia bebas daripada amalan riba dan semua rakyat Malaysia menjalankan perniagaan dengan adil dan amanah. Akhir sekali, dapat menjadikan kita sebagai seorang yang lebih amanah. Kita hidup di atas muka bumi ini adalah kerana izin Allah. Kita mempunyai amanah yang perlu dijaga. Bincangkan isu dari sudut Islam. Dari sudut Islam, riba merupakan perbuatan haram yang tidak boleh dilakukan oleh umat Islam ketika menjalankan perniagaan. Malah telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 278 hingga 279 menyatakan bahawa Allah dan Rasul memerangi amalan riba. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah, jangan menuntut lagi saki-baki riba yang masih ada pada orang yang berhutang itu. Jika benar kamu orang-orang yang beriman, oleh itu kalau kamu tidak juga melakukan perintah mengenai larangan riba itu, maka ketahuilah kamu akan adanya peperangan dari Allah dan Rasulnya. Akibatnya, kamu tidak menemui selamat. Dan jika kamu bertaubat, maka hak kamu yang sebenarnya ialah pokok asal harta kamu. Dengan yang demikian, kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa. Hal ini jelas menunjukkan bahawa Allah sangat murka terhadap umat Islam yang membuat perbuatan ini. Malah, mereka juga akan dimasukkan ke dalam api neraka di akhirat kelak sebagai pembalasan terhadap pengamalan riba tersebut. Sesiapa yang mengamalkan riba diumpamakan seperti membuka medan peperangan untuk berhadapan dengan Allah dan Rasul. Hal ini sudah menunjukkan bahawa amalan riba ini merupakan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada saya. Terima kasih.